Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung kitab Muhimmah pada muka surat 23, iaitu dia sebut lagi tentang beberapa perkara seksa bagi seorang perempuan yang tak taat kepada suaminya. Pada muka surat 23 tu, di atas perenggan yang pertama, dia kata ada pun. Jadi dulu ni dia bincang tentang orang perempuan yang tak taat kepada suami dia, maka apa benda yang suami dia kena buat kepada dia lah. Dia nasihat, dia bagi tahu, dia tegur. Lepas tu kalau tak dengar juga, dia pukul, dia tinggal tempat tidur. Kemudian kalau tak dengar juga, dia pukul. Tapi pukul tu dengan pukulan yang tidak menyakitkan lah. Bukan maknanya pukulan tu dengan makna nak dera, tak, ataupun nak katuk siapa, dengan maksud nak seksa, tidak. Tapi dengan makna untuk nasihat ataupun tegur. Tapi Imam Nawawi sebut, kita bincang dulu. Imam Nawawi kata, kalau dia tahu yang dia pakai hujung berus gigi tu, ataupun kayu sugi, ataupun dia guna maknanya rotan tapi tepat yang tidak menyakitkan, dia pukul isteri dia tu tepat yang tidak menyakitkan, tidak melukakan. Kalau benda tu boleh beri faedah, boleh beri faedah ni, maknanya bila kena macam tu, isteri dia pun taat. Kalau kena macam tu, isteri dia pun taat balik kepada dia. Tapi Imam Nawawi kata kena jagalah, jangan tepak muka, tepak yang pecah-pecah, dekat luka-luka. Sebab maksud pukul tu tujuannya supaya isteri tu kembali taat. Jadi kalau isteri tu dah taat, tak apalah. Tapi dia kata kalau dia tahu tinggal tempat tidur pun tak jadi juga, nasihat pun tak jadi juga, watang pun tak jadi juga, dia kata jadi haram pula. Sebab tak ada faedah. Kalau tak faedah, dia jadi haram. Dah tak boleh sampai 40 hari. Dia sampai 40 hari. Kalau hak yang hamba tu 20 hari, ini sampai 40 hari. Duk seksa sama. Itu tak boleh. Tapi disebut dalam kitab ni, dia kata isteri yang derhaka kepada suami dia buat macam tu lah, kan? Hak nasihat, tegur, tinggal tempat tidur, apa semua tadi, itu atas dunia. Atas dunia. Ataupun dia ingat, kata mu tak taat kepada aku, nafkah hari ni gugur lah. Nafkah gugur untuk hari itu, hari yang dia tak taat tu. Adapun seksanya pada hari akhirat, tu atas dunia. Seksa pada hari akhirat, jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta talak kerana tiada suatu kesakitan yang tiada haruskan oleh syarak, nescaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga. Tak ada basa-basa diminta cerai. Tak ada basa-basa diminta cerai, itu berdosa. Hak biasa minta ni masa bila? Masa tu lelaki dia kata nak cari hak lain. Dia kata kalau abang nak kahwin boleh, tapi cerai saya. Ikut hukum sebenarnya haram tu berdosa. Kalau ikut hukum tak boleh. Kecuali kalau hak suami tu dera isteri, pukul isteri, tak beri nafkah, beri mudarat kepada isteri, layang macam bukan isteri dia, macam binatang. Itu ada hak isteri itu nak mengadu kepada qadi, ada hak nak mengadu kepada hakim. Dah sampai kepada satu peringkat boleh minta fasakh. Itu boleh minta fasakh.
daripada qadi ataupun hakim tadi. Tapi kalau tak ada pasal-pasal, ya, dia kata tak ada benda yang mudarat, lepas tu dia minta cerai begitu, dia kata tak boleh, haram mencium bau syurga. Apatah lagi masuk. Tak? Maknanya kalau dia nak marah pun, katalah tok laki dia tu kata nak kahwin selagi misalnya. Tak? Dia jangan kata abang nak kahwin dengan dia, cerai saya dulu. Jangan kata gitu. Buat dalam bentuk lain. Buat dalam bentuk lain. Saya pula Dr. Raja. Ya? Buat dalam bentuk yang lain. Buat bentuk yang lain macam mana? Maknanya khabar ke dia, abang nak kahwin selagi ni, yang ada saya seorang ni apa nama, jaga pun tak boleh lagi. Tak. Nafkah pun tak berapa nak cukup. Ya, anak-anak pun tak berapa nak jaga. Balik sekali-sekala, ya. Keluar senyap, tak ada cerita apa benda, ya. Gaji pun tak berapa cukup. Ada 6-7 orang ni pun tak terlayang, ya. Anak nak sekolah, nak makan, nak minum. Ingat kesan gitu, bagai-kali boleh. Tapi kalau hak modal tadi, tu haram. Waktu modal filem tak apa lah, ya. Kalau filem drama kesan gitu lah. Tapi kalau ikut syarat tak boleh, berdosa, ya. Sebab dari segi hukum, dia kahwin seorang lagi itu masuk dalam perkara harus, ya. Tapi kalau dia tak adil, dia lah yang sengit bila-bila kat akhirat gitu. Nak sengit sebelah ni ke? Ya. Tapi dari segi hukum maknanya boleh. Harus bukannya dia zina dak. Ya? Zina berdosa haram, tapi kalau dikahwin seorang lagi masuk dalam asalnya perkara harus. Tapi dia boleh berubah lah. Dia boleh berubah jadi haram. Jadi haram kalau dia tak adil kepada isteri dia, kepada anak dia, yang pertama, yang kedua, ya. Jadi cara yang kita boleh masuk, ya, bagi orang puang ni, ingatkan kepada suami itu. Bila nasihat, bila bagi tahu, ya. Bagi tadi dia beringat lah, ya. Sebab dia mari angin dia tu bukannya tiap-tiap hari dah, ya, sekali-sekala. Ya. Angin putih beliung bertiup, dia mari lah. Angin dia tu lepas tu senyap tak? 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan, setahun, 2 tahun. Lepas 2 tahun, dia mari monsun barat daya, timbul pula. Ya. Habis monsun barat daya, lepas tu lama 2 tahun, 3 tahun, ya, mari timur laut pula. Ya, gitu. Jadi masa-masa timbul angin dia tu, waktulah nasihatkan dia, ingatkan dia. Ya. Dan jikalau derhakanya itu, isteri itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataannya, ya, mulut leza. Bahasa mulut orang panggil mulut leza, ya. Nescaya digunting lidahnya di dalam api neraka serta dituang air panas di dalam lehernya. Itu kalau dibuat sakit hati suami dengan mulut dia. Orang kita Melayu kata, pepatah Melayu kata, ya, lidah tidak bertulang. Jadi bila tak bertulang tu macam-macam lah boleh sebutnya, ya. Jadi kalau derhaka dengan sebab sakit hati suami, ya, nescaya digunting lidahnya dalam api neraka serta dituang air panas dalam lehernya, ya. Kalau gunting baju tak apa, tak gunting baju, gunting kain, itu memang bahasa dia dah. Gunting lidah ni, gunting lidah. Nak ambil lidah, lepas tu teras sekali tengok, guna. Ataupun tuang air panas dalam lehernya, tuang air panas, ya. Kalau tuang air sejuk tak apa. Ni tuang air panas, tak tahan. Dan jikalau derhakanya sebab keluar daripada rumah, ya. Dan jikalau derhakanya sebab keluar dari rumah, maka dipandang sebab keluar dari rumah tu maknanya sebab suami tak izin lah, kan? Kalau macam kita sebut dah gitu, masa bila isteri boleh keluar dari rumah, masa bila kena minta izin dan sebagainya. Tapi kalau suami tak izin, ya, tak ada urusan apa-apa misalnya, dimarah pula, maka dipandang oleh lelaki yang lain
akan rambutnya. Maknanya dia tak tutup aurat. Kan? Dia tak tutup aurat. Nescaya digunting rambut kepalanya di dalam api neraka. Digunting rambut kepala dalam api neraka. Sebab kita kata aurat perempuan ini seluruh badan. Aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Nah, kalau kita tengok budak-budak puang, remaja learning, dia pakai tudung, ya. Kadang pakai tudung, pakai baju. Tapi baju sekerat ni. Ya, baju sekerat ni. Bukan setakat kata lengan bawah, lengan atas, ya. Habis napok belakang. Dia pakai tudung, lepas tu dia pakai t-shirt. Lepas tu lengannya sekerat ni. Nah, akak gitu napok dulu. Ya. Sampai sekali. Ya. Tak comel, tak comel. Jadi kita kata aurat perempuan bila keluar muka dengan muka dengan tapak tangan, ya. Kalau nak kira itu lagi, kaki pun sebenarnya masuk dalam aurat juga. Nak sebab tu kena pakai stoking. Aurat juga. Ya, kalau hot learning ini macam sebut tadilah, ya. Pakai tu orang panggil sekadar pakai. Tudung tapi rambut nampak sepai keluar daripada tudung belakang. Tak tahu apa bendanya tutup. Kan? Nampak ekor ujung keluar. Tak kira lah anak kita ke, anak gadis kita ke, anak puang kita apa semua ni. Dia pakai tudung, dia pergi sekolah. Pakai baju kurung, pakai tudung. Lepas tu, ujung ekor rambut tu keluar daripada tudung dia tu. Jadi apa benda sebenarnya yang dia tutupnya? Ya. Pakai yang bertudung, bonceng motor. Lepas tu bila tunduk gitu, nampak seluar dalam, ada juga. Tak pelik dia ni pakaian. Jadi kita kata asal pakaian, ya, muslimat, pakaian orang perempuan, aurat dia bila keluar rumah, ya, seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ya, begitu. Sebab tu dalam hadis Nabi pun Nabi ada sebut, ya, berapa ramai orang perempuan ini, Nabi kata kasiat ariyat. Ya, kasiat ariyat, berpakaian tapi bertelanjang. Nah, rambut-rambut mereka, sanggur-sanggur mereka seperti goh-goh unta. Maknanya dia sanggur belakang rambut dia tu sampai tinggi gitu, nampak macam goh unta. Ya, perempuan yang macam ni Nabi kata tak masuk syurga. Ya, tak bau syurga. Jadi kita kata kalau kita keluar rumah tu kadang-kadang mungkin kerana yalah hok mari belajar ni satu hal lah. Ya, keluar dari rumah tu kadang-kadang kerana nak jemur baju je. Nah, baru sudah mandi, lepas sudah mandi itu sekali dengan basuh baju. Jadi keluar tu style macam orang-orang kampung zaman dulu. Kembang gitu kan. Kembang. Pakai kain pelekat, pakai kain batik dia tu. Pakai sarung batik dia tu. Lepas tu tubik dua rumah, jemur baju. Kan. Hak tu style kampung orang panggil. Tak tahulah kalau learning ada lagi. Tapi kalau zaman-zaman dulu kot pasal gitulah. Kan. Learning pun setengah-setengah tempat ada lagi. Jadi dia tak rasa benda tu sebagai aurat. Ya, maknanya keluar dari rumah, kadang-kadang jirang tengok orang lalu apa semua, wajib tutup je kok. Ya, wajib tutup. Pakailah tudung, ambillah tudung, ya. Itu dipanggil batas aurat yang kena jaga. Hak lain daripada itu pun sama juga. Ya. Macam sebut tadi, setengah remaja perempuan macam bertudung tadi, lepas tu keluar rumah pakai seluar sekat. Ya, sekat beti. Sekat beti. Macam nak pergi cedung. Bukan nak pergi cedung padi dak, nak pergi cedung pasar malam. Pergi pasar malam aja pakai macam gehok duduk dalam rumah ataupun nak masuk dalam sawah. Kita kata tak boleh. Kalau kita ada anak puang, ada cucu puang, ada adik puang, kena nasihat, kena bagi tahu.
kat mana batas auratnya. Orang puan apa benda yang dia kena tutup. Ya. Dan kalau suami benarkan isteri keluar dalam keadaan gitu, itu orang panggil suami yang dayus nama dia. Ya, suami dia suka bini dia keluar tak tutup aurat. Nak tayang. Bini aku comel weh. Ya, rambut dia pasal gini, pakaian dia pasal gini, itu dia panggil suami yang dayus. Nabi kata lelaki yang dayus tak masuk syurga. Lelaki yang dayus tak masuk syurga. Dia tak boleh jaga bini dia. Ya. Jaga tu bukan dengan makna kontrol siapa tak boleh buat apa benda tak. Tutup tu dengan makna untuk jaga kehormatan. Bukan maknanya nak kongkong orang puang ni tak, nak sekat kebebasan dia, bukan. Orang panggil nak pelihara, kan? Nak pelihara kehormatan dia. Ya. Baik, dia kata sini dah, kalau derhakanya sebab keluar daripada rumah, maka dipandang oleh lelaki yang lain akan rambutnya, nescaya digunting rambut kepalanya di dalam api neraka. Itu balasan hari akhirat. Demikianlah berbagai-bagai seksanya kerana berbagai-bagai derhakanya. Jadi bentuk derhaka dia tu banyak, kan? Pasal macam tadilah, kalau rumah pasal gini, kalau cakap kasar dengan suaminya macam ni, ya, dia banyak bentuk azab. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali cerita, adalah pada satu hari masuk aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada sertaku isteriku Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Ali ini natu Rasulullah. Fatimah tu anak Rasulullah. Ya. Hak ni antara contoh suami isteri hak paling baik. Ya, nak cari contoh suami isteri yang paling baik, contohilah Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Kalau suami dia ambil contoh daripada Ali, kalau isteri dia ambil contoh daripada Fatimah. Dari segi suami isteri. Tapi boleh ke orang Melayu ni? Boleh ke orang Melayu Ali Fatimah ni apa benda? Tokat Ali, kacik Fatimah. Itu je boleh. Boleh ke orang Melayu. Dua-dua tu hak jenis kuat belaka. Ya, tokat Ali untuk kuat orang lelaki. Ya, minuman tokat Ali, kacik Fatimah pula untuk orang puan. Ya, dua-dua tu berkait dengan kelahiran, berkait dengan lepas beranak, berkait dengan seks. Gitu saja. Hak boleh. Nama Ali dan juga Fatimah. Walhal kalau kita tengok Ali dengan Fatimah ni dalam rumah tangga dia cukup hebat. Cukup hebat. Kita ambil contoh situ. Ya. Fatimah pernah tangan dia bekas. Ya, tangan dia bekas. Dah zaman dulu mana ada mesin basuh. Ya, mana ada dapur macam kita ni. Mana ada puyuk pelanga apa semua nak kisah macam kita learning ni. Ya. Sehingga Fatimah pergi mengadu kepada Rasulullah, bagi tahu kepada Nabi tentang kerja yang dia buat apa semua tu, kerja rumah tu. Ya. Nabi kata kalau aku nak suruh kisah apa tu? Ya, kisah lada ke, kisah berah ke, kisah apa benda, kisah gandum itu. Ya, kalau dia boleh berkisah sendiri sampai hari akhirat boleh. Tak. Tapi tak buatlah. Kalau aku nak suruh benda tu kisah, pusing sendiri. Ya. Fatimah petak gitu ya? Tak. Macam kita learning. Petak tepi je. Tak. Lepas tu kisah ni, giling ke kisah ni. Kisah berah zaman dulu kan. Jenis guna kisah tu. Mana boleh kalau nak buat. Dia musing sendiri sampai hari akhirat. Tapi tak gitu. Ya, maknanya pahala itu sebenarnya besar. Ya, itu salah satu contoh rumah tangga Fatimah dengan Ali. Ya. Memang cukup hebat. Tapi macam kita sebut tadilah, hak yang kita boleh Ali dengan Fatimah ni setakat tu saja. Ya, tokat Ali dengan kacik Fatimah saja. Ya. Sayyidina Ali kata, aku satu hari ada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada sertaku isteriku Fatimah radhiyallahu anha.
Maka tak kala menepuk pintu, mengetuk pintu, maka sabda Nabi SAW, siapa yang ada pintu itu? Nabi pun tanya, siapa ada pintu tu? Maka sahut Siti Fatimah. Sebenarnya nama isteri, anak Nabi ni nama dia Fatimah saja, kan? Fatimah binti Muhammad. Macam ke nama isteri Nabi ke? Aisyah. Aisyah. Khadijah. Tapi kita letak Siti belaka. Kan? Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Asalnya tak ada Siti itu. Kalau Siti Nurhalizah memang ada lah. Itu memang nama dia. Ya, nama dia Siti Nurhalizah. Hak ni bukan Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah. Siti ni kalau dalam bahasa Arab orang panggil Sitah. Sitah tu perempuan yang baik. Macam kita gak puan puan. Orang lelaki encik, kan, encik ataupun puan siapa. Jadi sebagai Sitah tu bukan dengan makna 6. 6 dalam bahasa Arab tu Sittatun, itu 6. Sitah ni maknanya tanda hormat kepada orang puan. Tapi bila boleh bahasa Melayu kita, habis jadi Siti belaka. Daripada Sitah tu jadi Siti. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Akhirnya orang Melayu ambil nama Sitah tu jadi nama betul dia, lahirlah. Tak? Siti Nurhalizah, Siti itu Siti ni, Cik Siti Wah Kembang, apa semua, jadi nama pula. Baik. Dia kata bila Nabi dengar ada orang ketuk pintu itu, maka sahut Fatimah, kami dengan suami kami Ali. Fatimah khabar ke ayah dia Rasulullah. Tak ada orang lain, kami lah dengan suami kami Ali. Hamba datang menghadap akan dikau ya Rasulullah. Maka tak kala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat, kata Sayyidina Ali, cerita kisah dia, kami dapat akan Nabi hal keadaannya menangis, akan sebagai tangis yang sangat. Bila Nabi buka tu, tengok Nabi menangis, menangis teresok-esok. Maka kataku baginya, kata Sayyidina Ali kepada Nabi, penebusmu aku, engkaulah bapaku dan ibuku ya Rasulullah. Hak ni dipanggil penebus, ini orang panggil cara orang Arab dia bercakap, macam dia bersumpah lah, macam dia bersumpah, bi abi anta wa ummi misalnya, ya Rasulullah, penembusmu aku, engkaulah bapaku dan ibuku ya Rasulullah. Apalah yang menangiskan akan dikau? Pasal apa yang menangis ni? Maka sabdanya Nabi kata, bahawa sesungguhnya telah aku lihat pada malam Mi'raj, Isra' Mi'raj, beberapa perempuan daripada umatku, beberapa perempuan daripada umatku di dalam seksa yang amat sangat. Maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu. Kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat seksa mereka itu. Jadi dalam riwayat ni disebut, maknanya bila malam Mi'raj itu Nabi tengok beberapa orang puan daripada kalangan umat dia, orang puan yang kena seksa dalam neraka. Itu yang Nabi nangis tu. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya Rasulullah, betapa engkau lihat kepada mereka itu? Mau tengok macam mana orang puan tu kok kena seksa tu, pasal benda, apa benda, ataupun keadaan dia tu macam mana? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya. Tergantung tu dengan lidah. Lidah ni gantung gitu. Cuba bayang. Dan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya. Api neraka yang sangat panas dituang ke dalam leher. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya. Kita kata neraka tu api. Kalau bahasan yang paling ringan,
balasan hak paling ringan Nabi sebut bara api di tapak kaki dia, bara api bukan api sungguh dak, bara api ya, sehingga menggelegak otak. Tu hak paling ringan. Lepas tu hak lain daripada tu berat lah. Nah. Berat tu ada berat sikit, ada berat banyak, ada berat nanang. Ya, ada macam-macam berat. Ya. Hak ni pun ada macam-macam. Dia kata ada orang puang lidah dia tergantung api neraka tuang dalam leher. Tu yang pertama. Pasal dia tak cerita lagi tu. Ya, dia akan cerita kemudian. Puang hak yang kena macam ni ada sebab dia. Cuma hak ni dia khabar Nabi tengok dulu. Macam-macam pasal jenis seksa. Ya, orang puang tergantung dengan rambut dan mendidih otak kepalanya. Hak tadi dengan lidah, tergantung dengan lidah. Ya. Hak ni tergantung dengan rambut pula dan mendidih otak kepalanya. Kita kata gantung dengan rambut ni boleh ke? Kalau kita tengok circus learning, dalam TV ke dia tunjuk, ada juga. Dia gantung rambut dia tu, lepas tu dia musing gitu. Kan? Dia gantung di tali ke, lepas tu dia musing dengan rambut. Boleh? Ya. Ada orang kuat Malaysia, dia tarik kapal terbang, dia tarik apa benda tu dengan gigi dia ataupun rambut dia. Maknanya boleh. Kan? Ni pun dalam neraka gitu. Tergantung dengan rambut dan mendidih otak kepalanya. Pasal apa tu? Tidak cerita lagi. Pasal apa? Nanti dia cerita ke dia. Dan aku lihat Nabi kata pula seorang perempuan yang tergantung dengan kakinya. Tergantung dengan kaki. Kaki tak atas, kepala tak bawah. Padahal terikat lagi terlipat. Kaki gantung, lepas tu terikat, terlipat. Telah mengeluarkan segala malaikat yang menyeksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakang. Dua tangan dia ni di belakang begitu. Dan minyak tanah itu dilomorkan pada badannya dan dituangkan air panas ke dalam lehernya. Dengan minyak tanah ditubuh, lepas tu air panas. Ya. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya. Gantung dengan lidah, gantung dengan rambut, ya, gantung dengan kaki, gantung dengan dua susu. Ni bukan susu dah sila dia dengan susu apa nama melek tojeng ni, ya. Dua susu ni, ya. Dua susu dia lah. Dan buah zakum itu dituangkan masuk ke dalam lehernya. Buah zakum, ya, dituang dalam leher. Apa buah zakum? Erti buah zakum itu iaitu buah kayu dalam neraka yang amat pahit. Cuba bayang, neraka ni api. Ya, neraka ni api, tiba-tiba ada pokok kayu boleh tumbuh dalam neraka. Ya. Pokok kayu boleh tumbuh dalam neraka. Buah dia tu orang panggil buah zakum. Ya, tengok buah dia tu macam kepala syaitan. Ya. Macam ke kepala syaitan. Kita kalau tengok muka syaitan pun takut dah. Hak ni dia lah muka buah tu muka macam muka syaitan. Lepas tu gitelang pula. Lepas tu lekat di halkom, lekat di kerongkong. Ya. Nak keluar tak boleh, nak masuk tak boleh. Bila lekat tu minta pula air. Ya, dia beri juga dalam neraka pun air. Tapi orang panggil air minum dalam neraka tak ada besar-besar gini ni. Kan? Ada dalam tu danau, cecair, darah, ya, hak keluar daripada tubuh badan orang dalam neraka. Itulah yang jadi minuman. Maka apabila memakan mereka itu akan zakum itu, nescaya menggelegak segala isi perut mereka itu dan otak mereka itu dan gusi mereka itu, dan keluar lidah apinya daripada mulut mereka itu. Ni satu bentuk seksa lagi. Ya. Kita baca ni hok dahsyat-dahsyat ni. Ya, hok dahsyat-dahsyat. Tapi bila baca gini ni, sekadar baca lah. Sekadar baca. Tak rasa takut, tak rasa gerun. Ya, sekadar baca. Macam dia baca cerita je. Kan? Macam dia baca kitab je. Memang baca kitab.
Tapi Nabi khabar ni ini orang panggil masuk dalam tarhib. Tarhib tu maknanya nak beri ingat, kan? Nak beri ingat kepada orang puang supaya jangan kena azab yang macam ni. Tak boleh kena azab macam ni. Apa benda yang pasal apa kena gantung dengan lidah, pasal apa kena gantung dengan kaki, pasal apa gantung dengan dua susu tadi tu. Dia tak habis lagi. Nabi nak cerita panjang lebar lagi, orang puan pasal gini, orang puan pasal gini, orang puan pasal gini. Nantilah dia kemudian nanti dalam hadis yang panjang ini dia akan sebut orang puan yang gantung ni sebabnya pasal apa. Kena macam ni sebab apa. Sebab hadis tu panjang, kalau tengok dalam kitab kita ni tak semuka dua muka. Kalau perhabis jawab dia, saya tak balik, puan-puan pun tak balik jugalah. Jadi kita stop sini dulu. Ada 2-3 perkara di situ. InsyaAllah kita sambung kemudian tentang seksa-seksa kepada orang yang ada dosa dia masing-masing. Bagi orang puan kita berhenti di situ. Wallahu a'lam.